Okey, jadi dalam hadis Nabi ada menyebut tentang perubatan. Menyebut tentang perubatan dan ubat secara umum. Kita tengok tanpa menghadkannya. Ada kes yang disebutkan sebagai habatus sauda. Yang sangat popular, orang cerita pasal habatus sauda, nanti kita bincang lain. Dia ada isu pro and con kat situ. Jangan kita rangkumnya, semua boleh tak juga. Habatus sauda ni ada isu dia kat situ lagi. Yang jenis penyakit jenis panas kan, jenis sejuk kan yang boleh. Bukan semua tu boleh. Nanti kita bincang kemudian. Jadi kena faham lah bila kita nak keluarkan sesuatu hukum, hakam, bab ubat sebagainya, Nabi cakap ni kena ada justification dia. Justified dia tu. Justifikasi dulu. Jadi maka setiap orang hendaklah berusaha mencari ubat yang paling berkesan. Nabi pesan di sini. Jadi kita ni memanglah kena cari ubat yang paling berkesan. Janganlah cari ubat tak berkesan. Kadang-kadang ubat tu tak sesuai dengan kita. Dalam satu hadis sahih Nabi bersabda, mafhum dia, berubatlah wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah tidak meletakkan penyakit, melainkan meletakkan untuknya ubat kecuali satu penyakit, iaitu tua. Tua ni tak ada ubat lah. Tua, mati ni tak ada ubat lah. Tu pun orang nak buat juga. Produk apa? Produk nak jadi muda. Nak jadi putih, tak nak tua. Kedut-kedut juga. Kan? Dulu 40, sekarang dah 50, kan nak sama. Kedut makin nampak dah. Tapi tak nak juga nak buat cari juga produk hak bagi tak nak kedut tu. Tak nak nampak tua tu. Tu pun susah juga tu. Pasal ada ubat penyakit tu. Kemudian Nabi sebut lagi, bagi setiap penyakit ada ubatnya, apabila betul ubatnya maka sembuhlah dengan izin Allah. Apa tu? Apabila betul ubatnya, sembuhlah dengan izin Allah. Maknanya nak kena sinkronisekan antara penyakit dengan keizinan Tuhan tu. Kalau Tuhan izin, contohnya kita buat, kita cuba tak mau juga. Tiba-tiba kita cuba satu jenis ubat tu menjadi, dan kita ulang. Kita cuba berkali-kali. Memang insya-Allah ubat ni memang berkesan. Contohnya macam orang kata gam Arabik tu, Al-Mana tu yang heboh orang nak pakai kan. Gam Arabik tu Al-Mana. Al-Mana ni ada sebut dalam Quran, wa anzalna lahumul manna wassalwa. Diturunkan dari langit. Itu adalah Al-Mana dan Salwa. Manna dan Salwa. Manna ni gam Arabik itulah. Dan Salwa ni burung yang macam burung puyuh. Dia makan getah dekat pokok Manna tu. Dan kisah dia sangat menarik daripada Sudan. Cerita macam mana Al-Mana ni. Saya ada sahabat saya, Dr. Isham Siddiq, pakar doktor saintik ulama pada Sudan. So dia ni cerita macam jumpa saya datang sini. Sekarang dia dekat Doha. Orang Sudan. Cerita tentang kelebihan gam Arabik. Gam Arabik itu dan akhirnya, dan Alhamdulillah, kita tengok bagaimana kesannya. Kawan saya kat Dubai, dia pull kat saya produk vitamin C. Dibuat daripada dua jenis bahan. Pertama daripada gam Arabik itu, mana tu. Yang kedua dicampur dengan baobab. Baobab ni vitamin C. Sangat tinggi vitamin C. Dia kirim saya, dia kata, nah, kamu ambil ni, dia kata cuba. Kami dah test kat sini COVID 3 hari, dia kata insya-Allah makan tu. Berhenti COVID. So dia orang buat apa? Hari-hari dia simpan kat rumah. Masing-masing simpan produk tu untuk jadikan makanan di musim-musim COVID ni kan, sebagai nak meningkatkan sistem imunisasi tubuh supaya dapat melawan balik penyakit COVID-19 ni. Jadi ada banyak lagi bahan-bahan yang Allah letakkan untuk mengubat penyakit ni. Hari ni kalau kita tengok isu vaksin ni dah jadi isu dah kalang kabut dah. Semua pekat dah berebut ke vaksin, kita pun heran. Tak ada ubat lain kan yang boleh dijadikan ubat. Malam esok kita akan bincang sedikit tentang apakah boleh bagi kita dari segi sains bagaimana, dari segi syarak bagaimana. Kita bukan nak serang siapa-siapa. Tak, kita cuma nak bincang. Jadi bincang ni bincanglah. Kan masalah apa kita nak bincang. Baik, kemudian kata Imam An-Nawawi, hadis ini memberi isyarat disunatkan mengubat penyakit. Sunat Ya ke sunat? Sakit kena ubat kan? Tak juga. Sunat berubat. Dapat pahala. Berubat dapat pahala. Tapi jangan kita pegang kepada ubat tu bagi bekas. Itu dapat pahala. Bukan dapat pahala, dapat pahala. Sebab tu kata Imam Abu Hanifah ketika dia sakit. Dia kata aku lebih suka lagi bertawakal kepada Allah daripada aku berubat. Sebab apa? Aku berubat pun kalau tak baik juga. Kan? Atau orang macam Imam Abu Hanifah. Mungkin ramai lagi para awliya. Sejarah Tok Kenali di Kelantan sendiri. Banyak sejarah tentang dia sakit. Kaki dia. Sampai kaki tu macam, kira nampak macam ni lah. Sakit nampak berlubang-lubang lah. Sampai orang cerita sampai ada ulat lah. Tak berubat pun. Macam mana? So tengok level manusia lah. Orang yang boleh tawakal kepada Allah, yang dia tak ada rasa apa dah penyakit itu, dia tak payahlah berubat. Kita ni yang macam kita ni kalau sakit, carilah ubat. Kalau dosa banyak, taubat. Kalau sakit, cari ubat. Berubat senang. Jadi sunat. Kena ingat, sunat pula tu. Sunat mengubat penyakit.
bukan tak sunat. Inilah mazhab ashab kita iaitu aliran mazhab Asy-Syafi'i nah. Syafi'i lain, Maliki lain, Hanafi lain, macam-macam ada pandangan, tapi kita berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i, maka kita ikutlah cara mazhab Imam Syafi'i. Kebanyakan salaf dan keseluruhan khalaf. Salaf ni ulama yang awal lah. Ulama salaf ni ulama-ulama yang awal dulu. Sampai Nabi, sampai sahabat tu salaf lah. Khalaf ni nanti kemudian ni. Maka kata Al-Qadi, ayat di dalam hadis ini terkandung beberapa ilmu agama dan dunia. Antaranya, benarnya ilmu perubatan. Mana benar, ilmu perubatan tu memang ada dan boleh berubat. Diharuskan berubat secara keseluruhannya. Diharuskan berubat. Setelah kita berubat, harus berubat. Kalau kita rasa kita malas nak berubat lah, kita nak zikir je, silakan. Tak ada salah mana. Boleh. Kita boleh berzikir. Kita yakin dengan baca doa, dengan baca Al-Quran. Macam di Indonesia, saya bagi pun di Medan. Ada jemaah kawan-kawan saya lah. Saya ramai juga di kat Medan tu. Saya ada buat kuliah kena pergi di Indonesia tu. Jadi, dia ada satu jemaah dia ada rawatan, menggunakan rawatan bacaan Quran. Contohnya, kalau orang yang kena kanser, dia akan ambil ayat-ayat Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah, sekian-sekian ayat. Dan memang dia baca kan, memang Alhamdulillah. Dan dia cerita saya, memang Pak Ustaz, begini dibuatnya. Kalau orang dia sakit kansernya, dia doktor. Dia doktor pakar bius di Medan, di kota Medan tu. Jadi kumpulan jemaah dia ni, orang banyak pengubatan melalui Al-Quran. Dia menggunakan kaedah tu. Dia tanya saya, bagaimana? Saya kata, Alhamdulillah, bagus, silakan teruskan. So, jadi kaedah. Banyaklah dalam Quran tu disebut menggunakan kaedah-kaedah begini, begitu. Kita silakan. Cuma kita kena mengaji. Jangan terjah je ambil begitu. Kalau nak belajar, ada di tempat di Indonesia, di Medan tu ada. Tapi musim sekarang tak boleh pergilah. Okey. Jadi saya rasa itulah ringkas-ringkas malam ni. Sekadar perkongsian ilmu pada malam ni. Saya laju-laju je lah. Suara pun dah tak pernah ada, tak pernah sihat. Tapi insyaAllah kita cuba usaha. Juga malam esok kita sambung lagi tentang akidah perawat Islam, bagaimana seorang perawat itu harus mempunyai akidah Islam yang bagaimana, apa dia kena ada pada diri dia. Dan kita sentuh sikit malam esok tentang isu-isu COVID-19 ni, bagi kita jelas. Kita kadang-kadang keliru lah. Kita keliru sebab kita nak cakap pun tak boleh. Nak cakap benda-benda buat COVID ni, macam mana keadaan COVID ni. Cerita pasal COVID ni tak larat dengar dah. Pengarah DG tu, pengarah KKM dah hari-hari cakap. Kesian juga dia cakap hari kita tengok. So kita harap apa yang kita buat ni sebagai satu doa kita, mudah-mudahan Allah mempercepatkan wabak tu, penularan wabak tu, mudah-mudahan Allah mempercepatkan, diberhentikan penularan wabak COVID-19 ni, dan kita dapat hidup seperti sedia kala. Itu yang kita harapkan. Yang Allah kehendaki, kita pun tak tahu macam mana Tuhan kehendaki. Orang punya predik, ramalan orang 2021 habislah macam-macam. Kita tak mau komen, kita tak tahu apa benda yang Tuhan dah tentukan untuk kita. Umat-umat akhir zaman ni apa akan jadi kat kita pun kita tak tahu. Cuma kita kena perkemahkan diri kita, mengaji, memahami ilmu dan sebagainya, supaya kita berada di landasan ihdinas siratal mustaqim. Jadi takat ni dulu malam ni, insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita belajar malam ni kita mendapat manfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa sallim. Allahumma rzuqna mutabatan nabi sallallahu alaihi wasallam awwala wa akhira wa zahira wa batina qala wa fi'la qata'ata wa ibadata wa amalan salihan wa'ada. Allahumma ahina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa ahsyurna yawmal qiyamati fi zumratil awliya wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihi wassalam. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man ibadihi yaghfiru wa yarhamu ya dafi'al bala ya Allah ya dafi'al bala ya Rahman ya dafi'al bala ya Rahim. Allahumma inna a'datu likulli hawlin la ilaha illallah wa likullin hammin wa ghammin ma sya Allah wa likulli ni'matin alhamdulillah
ولكل رضاء وشدة الشكر لله ولكل أعجوبة سبحان الله ولكل ذنب أستغفر الله ولكل مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون ولكل دين ولكل ضيق حسبي الله ولكل قضاء وقدر توكلت على الله ولكل طاعة ومعصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا أفرغ علينا صبرا وتوب المسلمون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا منكم تقوى الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته